Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. InsyaAllah sama-sama kita mulakan dengan membaca dan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang Ustazah hormati, Datuk Nursia, pengerusi Lembaga Kebajikan Perempuan LKPIM. Ingat tu, ingat Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia, Cawangan Putrajaya. Seluruh ahli jawatankuasa LKPIM Putrajaya, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, tuan-puan yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Masya Allah, ya, sekekok dah datang sini. Sebab tak datang berapa lama dah? Setahun. Januari, tulas maknanya ni setahun lebih ya kami ya. Masya Allah ya. Setahun lebih tak datang. Padahal hari tu sedap berjanji kan. Taklah berjanji, tapi sedap bercakap. Kalau dah bersara, insya-Allah boleh datang setiap minggu. Kita tengok setahun pun tak datang. Masya Allah. Ya, masa pun berjalan sangat pantas ya. Dan ustazah pun Masya Allah terlalu padat juga jadual. Apapun alhamdulillah, kita syukuri pertemuan kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita untuk menyambung kembali kuliah hikam kita ya menjadi pertemuan yang bermanfaat, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat para muslimah yang ustazah kasihi sekalian, ya insya-Allah mari sama-sama kita mulakan dengan kita mengalunkan Asmaullahil Husna. Boleh ya? Sampai kita mengalu-alukan ya sahabat-sahabat kita yang baru sampai. Okey, kita sama-sama mengalunkan Asmaullahil Husna. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim,
قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي المتعال يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله. Alhamdulillah, kita telah sama-sama mengalunkan Asma'ullahil Husna. Ya, mudah-mudahan amalan, doa selepas kita alunkan Asma'ullahil Husna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustazah cuba juga berfikir-fikir, sebenarnya berhenti kat mana hikamnya? Mana Kak Min? Ya, puan Ustazah fikir-fikir memang tak nampak dah kat manalah berhenti, ya. Jadi hari ni Ustazah pilih je lah, ya. Ustazah pilih. Kita akan lihat dua hikmah insya-Allah, iaitu hikmah yang ke-51, iaitu pada muka surat 374. Ya. Dan juga hikmah yang ke-54, iaitu pada muka surat 387. Ustazah akan huraikan sahabat-sahabat sekalian dalam masa yang sama, mengaitkan juga dengan 10 malam akhir Ramadan. Ya, insya-Allah. Jadi, okey, sahabat-sahabat, buku ada lagi tak? Dia lagi teruk kalau buku dah tak ada. Cikgu tak datang setahun, buku hilang, habislah. Sama-sama tak ingat nak sambung kat mana. Jadi kalau buku masih ada tu syukur, alhamdulillah, ya. Okey, jadi ustazah akan bacakan dan sahabat-sahabat akan ikut insya-Allah. La amala. Okey, nak suara lebih kuat. Rasanya kenyang sahur tadi kan? Ini baru pukul 10. Okey, lagi sekali. La amala arja lil qabuli min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yahtaqiru indaka wujuduhu
Hikmah ke-51 ni tuan-puan, kalau kita tengok tajuk dia ada tajuk dia, tema dia, iaitu tiadalah amal kebaikan yang amat diharapkan penerimaannya. Sekarang saya nak bercakap dengan tuan-puan. Siapa kat sini yang nak amalannya diterima? Angkat tangan. Semua kita. Bila kita beramal, ya tuan-puan sekalian, kita nak amalan kita itu dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan kalau manusia tak pandang pun, berasa juga hati kita kan. Kita yang buat itu, kita yang buat ini, kita yang uruskan program tu, ya. Moral pun kita yang urus, berbuka puasa pun kita yang urus. Orang tak nampak kita. Ya, orang tak perasan kita. Sebagai manusia biasa, berasa juga. Paling tak kita cakaplah terima kasih. Ada juga kan perasaan nak orang cakap terima kasih. Kalau kita tak cakap macam tu pun tuan-puan, paling tak kalau orang tu cakap terima kasih, kita rasa lega, rasa hilang penat kita. Yang kita buat kat rumah tu tuan-puan, yang kita bersihkan rumah tangga kita, urus rumah tangga kita berpuluh-puluh tahun, anak kita reti bahasa, cakap terima kasih mak, peluk kita, lega tak? Lega. Itu kita dengan manusia. Walaupun manusia tu tak boleh bagi apa pun, itu bestnya tu. Kita nak dia pandang kita, kita nak dihargai kita, kita nak dia terima kasih kat kita. Tapi kita kena ingat satu fakta tuan-puan, manusia itu tidak boleh memberi manfaat ataupun menolak mudarat daripada kita. Ya, patutnya kalau kita faham yang tu, tak ada apalah. Ya, tak kisahlah, tak payahlah harap apa-apa daripada manusia. Tapi rasa lega kalau manusia memberikan terima kasih. Cuba bayangkan tuan-puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kaya, yang segala ganjaran, segala balasan, bahkan syurga itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menerima amalan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan nak bagi siapa amalan Ramadan tuan-puan? Nak bagi siapa? Siapa yang nak? Ustazah ni ambil ustazah sekarung ni cik bawa amalan Ramadan. Apa benda dalam ni cik? Kan? Apa benda? Saya nak buat apa dengan amalan makcik? Sebab tidak ada orang yang berminat tuan-puan dengan amalan Ramadan kita, sebab kita tak boleh buat apa-apa. Kita tak boleh nak menerima amalan tersebut, dan tak ada apa yang kita nak balas pada amalan tersebut. Innama yataqabbalullah, hanya senya Allah yang menerima amalan tersebut. Dan dalam Quran menyebut innama yataqabbalullah minal muttaqin, dan Allah hanya menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi yang menerima amalan kita ni, sahabat-sahabat sekalian, kita faham dah satu hakikat, apa dia? Hanya Allah. Maka alangkah sedihnya, alangkah malangnya kalau amalan yang kita buat ini tidak pun dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana Allah tidak adil, sama sekali tidak. Bukan kerana Allah zalim, sama sekali tidak. Allah mengharamkan kezaliman, ya, bahkan Allah Maha Adil. Tapi kerana kita yang tidak mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kerana amalan yang kita berikan itu, sahabat-sahabat sekalian, adalah amalan yang kotor, amalan yang rosak. Jadi pada hikmah yang ke-51 ini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari nak tunjuk kepada kita macam mana keadaan amalan yang Allah terima. Ustazah percaya para muslimah banyak sungguh beramal dalam bulan Ramadan ni, betul tak? Tak apalah perasan pun. Ya, betul tak? Banyak tak beramal bulan Ramadan ni banding bulan-bulan lain lah? Banyak tak beramal bulan Ramadan? InsyaAllah banyak. Kita terarah untuk apa? Memperbanyakkan amalan. Dengan nasihat-nasihat daripada guru-guru kita lagi,
ya, dengan semangat yang ada daripada persekitaran lagi, apatah lagi dengan barakah yang ada pada bulan Ramadan itu sendiri, ya, menjadikan bersemangat semua nak beramal. Yang paling asasnya adalah ibadah puasa. Kan? Maknanya tak pernah bulan-bulan lain kita puasa sebulan penuh. Betul tak kawan-kawan? Tapi bulan Ramadan insya-Allah sebulan penuh. Maknanya banyak amal yang kita buat pada bulan Ramadan. Tapi amalan tu siapa yang nak terima? Yang nak terima amalan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini kaedah dia tuan-puan, tiada suatu amal kebaikan yang amat diharapkan diterima oleh Allah melebihi daripada amalan yang terlupa olehmu akan adanya amalan tersebut, dan kamu merasakan kecil sangat amalanmu pada pandanganmu. Ya, maksud dia tuan-puan, ada beberapa jenis amalan yang kita buat. Ada amalan yang tiba-tiba kita rasa besar sangat amalan tu. Contohnya kalau malam tadi kita bangun tahajud sampai tak tidur. Ya, tidur pun tidur-tidur ayam. Tak pernah buat, itulah tahun ni je lah, daripada malam ke-20, 21, 22, Masya-Allah, kita hidupkan sungguh. Maka kita rasa besar betul ni amalan yang aku buat ni. Ya, ataupun kita tak pernah bagi sedekah sampai RM5,000. Selalu RM5, RM5, sekali tu berlemak RM5,000. Besarnya amalan aku bagi ni, RM5,000. Kita rasa amalan tu amalan yang besar, amalan yang layak Allah Subhanahu Wa Taala terima. Tapi menurut pandang Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, sebenarnya amalan yang mungkin paling kamu kena harap Allah terima datang daripada amalan yang kamu tak pandang pun amalan. Dek kerana kamu rasakan amalan tu terlalu kecil, sampai kamu lupa, sampai kamu rasa remeh sangat amalan tu. Tapi boleh jadi itulah amalan yang kamu boleh harapkan sebagai amalan yang paling diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak maksud kat sini tuan-puan. Pertama, kalau kita sudah buat amal soleh, cuba kita lupakan amal tersebut. Tak payahlah ingat yang keterlaluan sampai menyebut-nyebut amal-amal tersebut. Ya, ini di antaranya tuan-puan sekalian. Tak payah nak ingat-ingat sampai nak sebut-sebut. Ada orang tuan-puan pergi umrah ataupun masa pergi haji buat umrah kan? Betul tak? Pergi haji ada buat umrah, sama ada lepas haji kan? Ya, lepas haji tu kan kita lama dekat Mekah tu, jadi buat umrah, boleh buat umrah. Ataupun yang datang lebih awal tuan-puan sekalian, ya, dia bukan buat haji ifrad kan? Ya. Nak bagi tahu ada orang yang sedap bercakap kan? Bertanya, berapa kali buat umrah? Kan ramai, beribu-ribu orang berborak, ya. Ini saya bukan reka-reka tuan-puan, ini saya ingat itu yang berlaku, betul tak? Kita bertanya dengan orang ni bagus kalau kita nak bagi semangat. Tapi jadi macam satu apa? Jadi macam satu tajuk besar kat kita. Berapa kali buat umrah Kak Leha? Saya ni tak terdaya. Ya, alhamdulillah, syukurlah mujur dapat buat haji. Ya, adalah sekali hari tu buat umrah. Akak berapa kali? Saya pagi tadi cukup 11. Bunyi besar kan amalan tu tuan-puan. Oi, kita kalau dengar apa, Masya Allah, hebat Kak Leha. Ditambah lagi bila kita kata hebat Kak Leha 11 kali. Ada sekali tu yang buat 11 kali Leha kan siapa? Tak ingat dah kan, ya. Kata dia ada sekali tu dia cakap, saya buat pagi petang. Wah. Ya, kita yang dengar ni memang, ya Allah, hebatnya Kak. Saya tak mampu Kak.
Kadang-kadang lepas buat umrah sekali tu 3 hari nak kena rehat. Kenapa? Ni urat-urat betih timbul. Kita lawan je, dia kata. Saya pun urat betih timbul, saya lawan. Tu yang boleh buat 11 kali. Masya Allah. Tuan-puan, rahsia kita beramal ni tuan-puan, yang kita nak harap sangat Allah terima tu, janganlah membesar-besarkan amal soleh yang kita buat. Ya, biar kita pandang apa yang kita buat tu, kita bersyukur sebab Allah bagi kita kekuatan tu. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tapi biarlah kita melihatnya sebagai sesuatu yang tak payahlah kita nak ungkit, nak ingat-ingatkan dalam bentuk nak menunjuk-nunjuk atau membesar-besarkan di hadapan manusia. Ustazah sharekan satu doa tuan-puan. Yang geramnya bukan apa, doa ni dah berkali-kali Ustazah share kat sini. Sekarang rasa macam pertama kali dengar, tu masalah besar. Ya, lepas rasa macam pertama kali dengar, suruh salin pula. Seolah-olah macam pertama kali salin. Yang Ustazah ingat tuan-puan, kalau dekat surah Ar-Rahman ni Ustazah dah banyak kali share. Ini adalah doa tuan-puan yang Ustazah yakin dan percaya doa tu boleh mencorak hati kita dengan baik, dengan lebih baiklah. Ya, maknanya nak bagi hati baiklah tuan-puan. Banyaklah khasiat doa ni, ya, banyak khasiat dia. Dengar dulu doa dia. Manalah tahu kok ada ya sahabat-sahabat tuan-puan yang sudah beramal dengan doa ini. Doa ini insya-Allah tuan-puan, kita akan dapat melakukan amalan-amalan besar, tapi kita merasakan diri kita kecil. Kita dapat buat amalan-amalan besar, tapi kita rasa diri kita kecil. Tu bagus tu. Ya, jangan pula buat amalan kecil tapi rasa diri besar. Terbalik. Jadi dengarkan doa dia. Allahumma ja'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma ja'alni saburan syakura. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Itu doa dia. Ingat tak Ustaz pernah share doa ni? Masalah tak ingat tu. Rasa macam first time dengar. Ya, first time dengar. Masya Allah. Okay, Ustazah baca, sahabat-sahabat ikut nanti ya. Cuma saya nak bagi tahu maksud dia dulu. Allahumma ja'alni fi aini saghira. Ya Allah, jadikan aku pada pandangan mataku kecil sahaja. Wa fi a'yunin nasi kabira. Tapi pada pandangan manusia biarlah besar. Besar tu maksud dia boleh jadi contoh, dapat sebutan yang baik-baik. Allahumma ja'alni saburan syakura. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku amat-amat sabar dan amat-amat bersyukur. Sebab atas wazan sabur syakur. Kalau sabira syakira, itu maknanya orang yang sabar, orang yang bersyukur. Tapi bila kita kata Allahumma ja'alni saburan syakuran, amat-amat sabar, amat-amat syukur. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Kok orang sangka kita buruk, sebenarnya kita lebih baik. Kok orang sangka kita baik, sebenarnya kita lebih baik daripada yang baik. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, doa ini membentuk diri kita supaya tidak riak, tidak ujub, tidak perasan, tidak suka ungkit-ungkit. Kenapa? Sebab kita doa pada Allah. Allahumma ja'alni, ikut ya. Allahumma ja'alni. Okey, ni tak ready ni. Ya, Ustazah baca, baru sahabat-sahabat ikut. Allahumma ja'alni fi 'aini saghira
وفي أعين الناس كبيرا اللهم اجعلني صبورا شكورا اللهم اجعلني خيرا مما يظنون. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami pada pandangan mata kami hanyalah kecil sahaja, dan pada pandangan mata manusia boleh dijadikan contoh yang baik. Dan jadikanlah aku yang sangat sabar dan sangat bersyukur, dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Ini saya ingat ustazah ya tuan-puan, ustazah pelajari doa ini daripada belum kahwin lagi. Belum kahwin. Ya, dan sangat terpaut dengan doa ni. Rasa macam doa tu masya-Allah, doa tu macam menunjukkan kita kepada satu skop kehidupan. Apa dia? Kamu buatlah amal sebanyak mana, tapi jangan pandang diri kamu besar. Kamu buatlah jasa sebesar mana, tapi jangan rasa diri kamu berjasa. Kamu buatlah kebaikan sehebat mana pun, tapi kamu hanya orang kecil saja. Dan Allah akan bagi kita rasa kita macam tak ada apa-apa pun. Sebab kita doa pada Allah kan, ya Allah jadikan aku, biar aku melihat diriku kecil. Lalu kita selalu rasa macam aku banyak dosa ya Allah, rasa macam belum buat apa-apa. Aku tak buat apa-apa, belum mulakan apa-apa, tak ada nilai apa-apa, tak ada jasa apa-apa. Jadi kita tak sakit. Orang yang sakit ni tuan-puan, orang yang selalu rasa diri dia berjasa. Setuju tak? Tak payah ambil yang besar-besar ni lah. Tak payah ambil tajuk besar-besar. Kita kat rumah je. Kalau kita rasa kita isteri yang berjasa, sakit tak? Kalau kita rasa kita ibu yang berjasa, isteri yang berjasa, sakit. Sebab kita selalu tanpa kita sedar, tanpa kita sengajakan tuan-puan, kita merasakan kita berhak. Kita berhak untuk apa? Diangkat, dimuliakan, ya, disantuni, dibagi hadiah, dipuji, dipuja. Mata kita akan jadi macam tu. Hati kita akan jadi macam tu. Kenapa? Saya punya jasa. Jasa mak lah kamu semua jadi orang ni. Ya, betul. Kita tak nafi. Tapi anak kita takkan dapat balas pun apa yang kita buat tuan-puan. Ya, dia takkan dapat balas betul-betul. Kalau Allah kata, okey, cukup anak kamu balas, tidak payah balasan daripada Allah, kitalah manusia paling rugi. Kenapa? Anak kita nak balas pun. Yang kita buat itu, tuan-puan sekalian, diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita rasa berjasa, kita akan sakit. Kita akan rasa orang ni tak patut buat macam ni, kamu patut buat macam ni, kamu patut macam ni. Rasa berjasa bila buat sumbangan pada masjid surau, pada masyarakat, sakit. Kenapa? Kenapa orang tak hargai kita? Kenapa orang tak hormat kita? Kenapa orang tak muliakan kita? Yang sebenarnya relax je. Kita pandang aja kita sebagai insan kecil. Yang Allah berikan kita kemampuan dan kekuatan untuk melakukan amal soleh, untuk bermanfaat pada ummah, untuk berbakti dan sebagainya. Itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Allah boleh saja nak bagi kekuatan tu pada orang lain, tapi alhamdulillah Allah pilih kita untuk nikmat tersebut. Cukuplah kita mengharapkan pandangan ganjarannya hanyalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bebaskanlah diri kita.
daripada berharap-harap dengan makhluk, sebab ia melukakan dan menyakitkan. Setuju tak apa yang saya cakap ni? Buatlah segala kebaikan bulan Ramadan. Nanti nak Syawal, ya, kitalah masak, kitalah yang keluar duit, kitalah yang jamu orang, kitalah yang basuh pinggan, kitalah yang penat, kitalah yang senyum, kitalah macam-macam lah kita punya kerja. Dah nampak dah kerja kita Syawal ni kan? Sebab saya dah sebut dah ni kerja kita bulan Syawal ni, Tapi tak ada masalah. Kita boleh tidur dalam senyuman, tuan-puan. Hati kita lega, hati kita lapang. Tak ada nak bergaduh dengan siapa-siapa. Ingat tak zaman-zaman kita anak dara dulu, tuan-puan? Kalau duduk dekat dapur basuh pinggan, menjelang petang muka kita macam mana? Ya, adik-beradik perempuan 5 orang, yang berdiri dekat sinki basuh pinggan kita seorang je. Yang 4 orang lagi kejap-kejap betulkan gincu, kejap-kejap pakai bedak, kejap-kejap betulkan tudung, kejap-kejap main telefon, contohnya lah. Kita daripada senyum pagi tu, tengah hari tu orang tak berani sapa dah, tak berani tegur. Senyap. Bila siapa datang kat sinki tu, semua senyap. Nak nolong tak nak, tapi tak nak bercakap kan. Kita dulu kan, tuan-puan, nak bagi tahu, bila kita buat banyak kebaikan, tiba-tiba kita jadi marah pula. Kenapa? Sebab benar. Sebab mungkin sahabat-sahabat, kita ada harapan yang lain. Ada sesuatu yang kita nak daripada orang lain. Jadi dia akan berakhir dengan tragedi. Banyak tragedi Syawal, tuan-tuan. Adik-beradik bergaduh. Mula-mula kata nak duduk 3 hari, lama-lama balik dah malam tu. Ni bukan salah reka, selalu berlaku macam tu. Kenapa abang Ah tu balik, kata mak. Entahlah tu, adalah yang tak kena tu. Habis dia bawa anak-anak dia semua balik. Saya tengok dalam bilik dia tu, kok ada barang dia tinggal, kok dia pergi jalan raya. Tak, habis semua barang dia bawa balik dah. Rancuk hari raya, bulan Syawal. Adalah tu, adalah benda tu. Dan benda mengajuk-mengajuk ni, tuan-puan, sebab orang buat baik, sebab orang ada buat kerja. Kalau tak buat kerja, dia tak mengajuk. Dia relax, dia nak mengajuk apa? Dia tak ada buat apa-apa sumbangan. Betul tak, tuan-puan? Maka diajar oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, apa dia? Kamu bila buat amal kebaikan, harap Allah terima. Bila harap Allah terima, kamu jangan pandang lagi dah. Amalan-amalan kamu tu seolah-olah macam kamu berjasa, seolah-olah macam kamu hebat, seolah-olah macam kamu berhak dan layak untuk dihargai oleh orang ramai. Tak payah. Serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar mengikhlaskan setiap amal yang kita buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini latihan kita, tuan-puan. Kita belajar hikam, sebenarnya kita kena faham satu konsep namanya riyadhah, latihan. Ini teori. Balik sekarang berlatih. Duduk-duduk ni semua jadi alim Melaka, nampak baik, ya kan? Ustazah duduk mengajar nampak baik, ya. Dia belum. Ni teori baru. Riyadhahnya bila balik, riyadhahnya bila jumpa orang, riyadhahnya bila kita kembali kepada kehidupan normal kita, rutin harian kita, baru kita terasa. Sebab tu saya kata doa tadi tu, tuan-puan, saya belajar daripada anak dara lagi. Dan memang saya ingat lagi saya tulis doa tu dekat Quran Ustazah, ya, sebab terlalu tertarik dengan doa tu, terlalu tertarik. Dan maksud dia memang acap kalilah kerap baca. Allahumma ja'alni fi 'aini saghira. Ya Allah, jadikan aku pada pandangan mataku kecil. Bahkan kadang-kadang, tuan-puan, Ustaz kata dahsyat sungguh kesan doa ni. Kadang terasa macam tu. Dahsyatlah kesan doa ni. Sebab kadang-kadang sampai terasa macam kita banyak dosa, kita banyak buat salah, kita ni tak ada apa-apa. Dia kadang-kadang rasa macam zero, tuan-puan, nothing, tak ada apa pun. Tak tahulah, mungkin kesan doa tu, rasa kita doa, wahai Allah, jadikan aku pada pandangan diriku kosong, tak ada apa-apa. Jangan rasa kita berjasa. Jangan rasa kita dah banyak sumbangan dah apa, tak ada apa. Tak ada. Tetapi wa fi a'yunin nasi kabira. Biarlah manusia melihat kita tu boleh jadi contoh. Kita jangan pula sibuk-sibuk suruh manusia contohilah saya.
Itu salah. Kita tak payah campurlah urusan macam mana manusia nak pandang kita. Serah pada Allah. Allah yang jaga hati perut manusia. Macam mana mereka nak melihat kita? Boleh jadi mereka nak melihat kita, mereka lihat sebagai contoh, bagi inspirasi. Ikut dia lah nak pandang macam mana. Kita tidak ada niat itu. Bukan harapan kita bila kita bercakap, bila kita bagi sumbangan, bila kita buat kebajikan, wahai manusia semua, lihatlah aku ni adalah seorang motivator, panggillah aku sebagai seorang yang memberi inspirasi. Kita tak niat macam tu. Siapa niat macam tu, lelah. Siapa niat macam tu, penat. Sebab apa? Kita tak boleh kontrol hati orang. Kita tak boleh nak kontrol cara orang memandang kita. Tapi bila kita keluar kat tengah masyarakat, buat kerja-kerja kebajikan, membantu masyarakat atau bantu anak keluarga kita, adik-beradik kita, dengan hasrat dan tujuan supaya kita dipandang sebagai orang yang hebat, ini masalah. Dia sama seperti mana hadis yang Nabi SAW sebutkan, akhirat nanti ada orang yang mati di medan perang. Ketika tu dia nak minta pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tanya dulu, kamu perang tu sebab siapa? Ni pergi perang ni tuan-puan, hebat ke tak hebat pergi perang? Siapa sini nak pergi perang? Kat tangan. Ini bukan perang pakai pedang polisterin. Ini perang pakai pedang yang siap diasah. Dan pedang tu memang mencari leher orang. Takkan kita berani? Ya, tak berani tuan-puan. Sebab tu kita kan patut belajar pada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dekat Palestin sekarang. Mereka memang kena ganyang bulan Ramadan tuan-puan. Asal Ramadan je teruklah kena. Tapi masjid penuh, Masjid Aqsa penuh. Ya, tak bagi solat kat dalam, mereka solat kat luar. Dalam penuh, dekat luar penuh. Dalam keadaan bila masa saja, ya, Zionis boleh buat tembakan rambang, boleh buat macam-macam macam yang dia dah buat beberapa hari lepas. Tapi Masya Allah, mereka tak takut dengan peluru, mereka tak takut dengan pedang, mereka tak takut dengan kematian. Ya, nak boleh mati tu sakit dulu tuan-puan, tapi tak takut dah. Ya, betul. Memang kita kata pahala banyak, dah cakap pahala banyak pun takut juga. Ya, betul. Itu memang ialah kekuatan keyakinan mereka kepada Allah SWT. Dan itu juga sebenarnya lumrah bila duduk dalam kesusahan, tekanan. Kita duduk dalam keadaan selesa, kita punya kepekaan terhadap sakit tinggi. Tuan-puan, okey, ni psikologi Tuan-puan perasan tak? Kalau tuan-puan sedang bermanja-manja hubungan baik dengan suami, dia jadi tak boleh sakit. Jatuh sikit je, macam mana? Kalau terpeleot sikit, aduh sakitnya bang, terpeleot, aduh sakit lah, terus sakit. Tapi cuba time bergaduh, jatuh longkang bangun apa? Betul tak tuan-puan? Jatuh longkang selamba je bangun. Sebab apa? Tengah hati sakit, tengah bergaduh. Tapi cuba tengah elok-elok kan, jatuh dah longkang, sakit. Sebab apa? Masa kita zon selesa, kepekaan sakit kita tinggi. Orang senang, zon selesa, ya, nyamuk seekor terasa. Cuba duduk dalam hutan tuan-puan, rasa lagi tak nyamuk? Tak. Sebab apa? Kekentalan jiwa tu, kerahnya jiwa tu menyebabkan rasa kepekaan terhadap sakit tu kurang. Sebab tu kita zon selesa, macam-macam lah, panas sejuk semua terasa. Ya, tapi orang yang lasak tuan-puan, ya, orang yang hati jiwa dia cekal, dia tak ada apa dah. Tu tengok macam mana sahabat-sahabat yang berjuang kat tengah-tengah panas tu kan, ya. Kita cakap pasal perang Badar ni, ustazah bawa jemaah, tak kata orang lain, ustazah pun sama.
Cakap pasal perang Badar, nak pergilah ziarah. Ziarah tu lah tempat kawasan Badar tu. Tapi masa tu kami pergi musim panas. Tuan-puan punya semangat berdegar-degar berceramah dalam bas tu. Tiba sampai kat tempat dia kata humban Abu Jahal kat situ. Panas seterik-teriknya, dekat nak 40 lebih ke berapa entah darjah Celsius. Sudahnya dalam bas tu kata apa? Kita tengok daripada dalam bas je lah. Seorang tak nak turun. Panas. Jadi nampak tak? Habis tu macam mana nak jadi macam para sahabat? Berjuang tengah-tengah panas, tengah-tengah puasa. Kita nak pergi ambil semangat pun tak. Maknanya ambil semangat dari atas bas je lah. Sampaikan bas tu kalau buka je pintu tuan-puan, cepat-cepat marah tu suruh tutup tu jemaah. Tutup cepat pintu tu. Naik haba panas. Memang panas sungguh. Jadi nak bagi tahu, sebab tu kita cepat rasa sakit, sebab kita tak duduk dalam keadaan tu. Cuba duduk macam orang Badui tu, duduk dekat padang pasir tu tuan-puan. Tak ada apa dah. Ya, tak ada apa. Balik pada cerita kita tadi. Dan ya Allah, kau jadikan aku pada pandangan manusia. Boleh jadi contoh. Dan ini pun diajarkan dalam Quran kan, ya. Kalau tak silap dalam surah Asy-Syu'ara kan, ya, macam mana Nabi Ibrahim kan, ya, maknanya berdoa waj'alli lisana sidqin fil akhirin kan, dan jadikanlah aku mendapat sebutan yang baik pada orang ramai. Walaupun dah tak ada, walaupun dah wafat, tapi selalu menjadi sebutan yang baik. Tengok tuan-puan, sampaikan salawat pun ada namanya salawat Ibrahimiyah. Sebutan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim memang berdoa tuan-puan, ya Allah jadikan aku mendapat sebutan yang baik pada orang lain. Ya. Jadi doa yang tadi, ya Allah jadikanlah aku pada pandangan manusia sebagai orang besar. Orang besar tu maksud dia bermanfaat, boleh jadi contoh, memberi inspirasi, dapat sebutan yang baik, ya, boleh dapat pahala jariah, macam-macam lah. Itu maksud kabira. Waj'alni ataupun Allahumma ja'alni saburan syakura. Ya Allah jadikanlah aku orang yang amat-amat sabar. Biar sabar itu menjadi pakaian kita. Syakura, kesyukuran juga menjadi pakaian kita. Waj'alni khairan mimma yazunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang orang sangka. Boleh jadi orang sangka tak baik. Orang kata kita begitu, orang kata kita begini. Dah, kita dah berdoa dah, serah pada Allah. Apa dia? Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang orang sangka. Atau kita dipuji-puji oleh orang. Orang kata kita baik, orang kata kita dermawan, orang kata kita macam-macam. Tapi ya Allah, aku mohon Engkau jadikan aku lebih baik daripada apa yang orang sangka. Orang mungkin nampak derma kita waktu siang. Orang tak tahu pun derma kita pada waktu malam ataupun pada waktu yang tersembunyi daripada pandangan mata manusia. Maknanya apa? Orang puji atas amalan kita yang mereka nampak, tapi mereka tak tahu amalan yang mereka tak nampak lebih hebat daripada apa yang mereka nampak. Masya Allah. Itu pun di antara doa alim ulama tuan-puan. Ya Allah jadikan batin aku, iaitu pada masa yang orang tak nampak, lebih baik daripada yang zahir. Ya Allah jadikan batinku lebih baik daripada zahirku. Orang nampak dia rajin solat, orang nampak dia rajin iktikaf, orang nampak dia rajin buat kerja kebajikan. Orang kata dia baik, alhamdulillah. Tapi orang tak tahu batin dia lebih baik daripada zahir dia. Maknanya batinnya ada keikhlasan, batinnya ada kejujuran, batinnya sentiasa dibersihkan. Orang tak tahu. Kalau orang tahu, tak laratlah orang nak memuji kebaikan-kebaikan dia. Jadi kita tu serah pada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Jadi macam saya kata tadilah, lama-lama terasa kesan doa tu tuan-puan. Kesan doa tu menjadikan kita cepat saja untuk merasakan yang diri kita ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Sebab
kalau dapat penyakit besar diri, takabur, rasa diri hebat, ujub, tuan-puan, maknanya itu akan meratah amal-amal soleh kita. Yang itulah antara sebab kenapa amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kata Syekh tadi, apa dia? Lupakanlah amal-amal tu. Dan kamu kena ingat, boleh jadi amal yang kamu rasa remeh sangat, sampai tak nak sebut pun kat orang sebab tak nampak remeh. Jadi memang amalan tu mudahlah nak lupa kan? Entah-entah amalan tu lah yang paling diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak je amal-amal yang kita rasa remeh tuan-puan sekalian. Macam kita datang surau ke apa, ya, kita datang awal sikit, ataupun kita datang lambat, nampak apa kasut tak bersusun, ya, kita kuih-kuih kaki kita je, kita susun sikit kan kasut tu kan. Paling tak kita suka tengok itu gambaran tertib, kita susun. Ataupun kita pantang nampak sampah je, kita tak rasa tu ada cleaner, ada orang tanggungjawab, kita rasa kita tanggungjawab, kita ambil, kita buang. Itu kadang kita tak ingat pun kita buat, tak perasan pun kita buat, ya. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala besar. Macam saya pernah cerita dengan tuan-puan kan, ada sahabat-sahabat yang dia letak kat diri dia, kalau dia suka memberi, dia letak kat diri dia yang suka memberi. Maknanya kalau jumpa sesiapa, insya-Allah adalah sesuatu yang dia akan bawa untuk bagi kepada sahabat-sahabat dia. Tak dapat semua ke, adalah 2-3 orang. Gila-gila lah. Air lain orang lain pula. Yang penting apa dia? Dia tidak mau datang dengan tangan kosong. Bagus orang macam tu. Macam datang kuliah ni tuan-puan kan. Kadang-kadang kita fikir nak datang kuliah aja. Tapi ada orang lain dapat niat ekstra, dapat pahala ekstra atas niat dia. Apa dia niat dia? Dia datang dengan kuliah satu, tapi dia akan jumpa orang. Jadi dia ambil kesempatan untuk bagi sesuatu, mengembirakan orang. Kalau mungkin tamar kat rumah tu dah banyak sangat, berkotak-kotak, yang beli lagi, yang hadiah lagi, yang itu lagi, banyak tamar kat rumah, takut jadi macam tahun-tahun lepas pula. Lama-lama ada ulat kan, maknanya lama-lama tak boleh pakai dah. Jadi kita kreatif sikit je. Apa dia? Masukkan dalam tapuan kecil-kecil, ya. Nak bagi kawan kita, kreatif lagi, campurkan Mariami, campur Ajwa Aliyah, campur ni, ya, nak bagi merasa semua. Kreatif lagi tuan-puan, kau ada nak bagi apa-apa lagi, ya, kita bagi. Tak boleh bagi pada 50 orang, bagi pada 5 orang dulu, ya. Yang dekat-dekat lah ni, ada ni, apa, buah tamar, makanlah petang ni, buat cantik-cantik dalam tapuan, dia akan dapat pahala tu. Ya, ada orang tu memang Masya Allah tuan-puan, ada je dia punya idea dia untuk beramal soleh. Mungkin orang tak pandang tuan-puan, tapi boleh jadi yang kita rasa remeh tu dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah ada seorang makcik tu Hajah Wani tahulah cerita Ustazah ni. Satu makcik tu kalau saya jumpa dia, hampir tiap-tiap kali jumpa, Ustazah tidak akan balik dengan tangan kosong. Mesti dia akan ada bagi sesuatu tuan-puan, walaupun sebiji apple atau sebiji buah lai. Puan-puan bukan makna Ustaz nak buah apple kena apa kan, banyak pula Ustaz balik buah kan. Dia cerita, kadang-kadang Ustaz kata, ya Allah, makcik ni dia akan cari apa saja. Maknanya pernah apa lagi yang dia pernah bagi, asam boy tu, buah dia tak ada, asam boy je, kecil je sepaket. Yang penting dia akan ada satu plastik. Ustazah bagi. Makcik tu datang naik motor je tuan-tuan. Ustaz pernah berniat dengan sahabat Ustazah, saya kata apa, insya-Allah lah kita cubalah. Sebab sahabat Ustaz kata motor dia dah terlampau uzur dan perjalanan motor dia jarak jauh. Makcik tua dah. Pernah kami terniat macam, kita cubalah tengok macam mana nanti. Rasa macam nak hadiahkan dia motor. Dia memang ikut pergi mana-mana kuliah yang jaraknya jauh, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian ada je, ya Allah, malah
dia bukan bagi kat ustazah. Dia pernah jumpa anak ustazah sekali dua dekat masjid mana entah, sampai anak ustazah pun tak ingat dah makcik yang mana satu ni. Ya, puas dah kita kata macam ni. Sebab apa? Jumpa sekali dua. Tapi jumpa sekali dua tu, dia akan ada satu pemberian untuk ustazah, katalah buah lai sebuah. Yang ini pula bagi pada solehah, ya, untuk yang anak tu pula. Kadang-kadang ada ustaz tengok apa benda makcik ni bagi, kerongsang kecil satu, yang ni bagi solehah, ya. Kadang-kadang saya kata saya takut hilang kat tangan ustazah, takut hilang, benda kecil je. Tapi Ustaz kata Masya Allah, ada saja. Kadang-kadang biskut Mary, bukan biskut Mary yang panjang tu, yang kecil je tu bagi solehah. Selalu tak sampai pun kat solehah, habis kat ustazah je. Ya, solehahnya kat universiti, dia nak nyampaikan biskut Mary. Ustaz kata Kak minta alal lah kalau ada benda yang habis kat ustazah je. Ya, sebab tak jumpa anak kan, tak kat dapur orang lain yang makan. Tapi Ustaz selalu sebut dengan sahabat ustazah, boleh jadi kita nampak benda tu kecil je. Ya, bagi biskut Mary, bagi buah lai sebiji, bukan buah lai sekilo, sebiji. Ya, pernah dia bagi buah anggur, kita boleh kira buah anggur tu berapa. Maknanya, tapi alhamdulillah boleh makanan kita, kan? Maknanya tak membazir lah makanan kita, sekali makan habis. Kita mungkin rasa benda tu tak ada apa-apa, tapi siapa tahu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala niat dia. Dia mencari, tuan-puan mencari apa nak bagi ni, kan? Dia mencari tu. Masya Allah, mungkin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah sesuatu yang besar. Baik, itu sahabat-sahabat sekalian, hikmah yang ke-51, ya. Sebab hari ni, baik, satu benda saya nak bagi tahu daripada Ali bin Husain. Ini kata-kata daripada Ali bin Husain. Kullu syai'in min af'alika idza ittasalta bihi ru'yatak fadhalika dalilun ala annahu la yuqbalu minka lianna al-qabula marfu'un mughibun anka wa ma in qata'ta anhu ru'yataka fadhalika dalilun ala al-qabul. Ini pandangan Imam Ali bin Husain, tuan-puan sekalian. Pandangan ni cuba tuan-puan fahamkan, ya. Setiap perbuatan kamu ataupun setiap amalan kamu, apabila amalan tu masih berhubung dengan pandanganmu, maksudnya masih terasa, masih ternampak-nampak, maka yang demikian itu menunjukkan amalan itu belum diterima. Masya Allah. Kerana sesungguhnya penerimaan itu diangkat tanpa pengetahuanmu. Sebaliknya, jika terputus pandanganmu daripada amalanmu, maka yang demikian itu mungkin menunjukkan perbuatan atau amalanmu diterima. Dah tak ingat dah, ya? Dah tak ingat dah dulu. Rupanya sekolah rendah kita dulu, kan, kita pernah tolong. Dia punya pintu bilik air tu dah nak tercabut. Jadi kita malas nak panjang-panjang cerita, tolong je lah. Ya, masa pergi mesyuarat PIBG, ni cerita lama ni, 25 tahun dah contohnya. Mesyuarat PIBG, kita pun keluarkan duit, betulkan, baikikan tanda-tanda mana-mana pintu yang tak elok tu. Kita dah tak ingat dah. Orang lain yang mengingatkan kita. Ya, orang lain mengingatkan. Kita pernah jumpa lah Hajah, masa yang tu saya lah yang ambil cek yang Hajah bagi tu, masa nak baiki tanda sekolah rendah tu. Bila kita tanya? Ya, dulu tahun sekian-sekian, kita pun tak ingat dah. InsyaAllah itu amalan kita yang Allah terima. Tak ingat dah. Sebab tuan-puan, ada banyak amalan tu yang kita macam ingat sangat. Apa pasal kita ingat, dia macam ada yang tak beres dengan manusia. Betul tak tuan-puan? Dia macam tak beres dengan orang. Itu yang kadang-kadang bila consultation, ya, dengan para isteri ke, tak kisahlah mak-mak ke, kan, ustazah, memang kalau consultation,
Ustaz akan cakap, Ustaz kata, Hajar, Ustazah bagi masa 20 minit je. 20 minit tu kira lama. Masa 20 minit tu dia akan lajak setengah jam lah. Ya, Ustaz akan cakap, minta maaf Hajar, betul-betul 20 minit. Boleh jumpa 20 minit. Sebab apa? Sebab kalau tak nanti tuan-puan, bayang bila dia nak meluah perasaan, bayang kalau dia start macam ni. Ustazah, akak ni dah lama sebenarnya pendam benda ni. Sebenarnya benda ni start daripada tahun 1975. Bayangkan Ustazah nak dengar daripada 75 sampai 2023. Faham kan? Maknanya terpendam dah tahun 70 lebih, nak bawa sampai sekarang, tak terdaya nak dengar. Ya? Dan macam tu sekali dia makan kat hati tu. Terpendam lama. 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ya Allah, sakitnya nak bawa tu. Cuba ingatkan balik, kenapa yang jadi lama sangat duduk kat sini ni? Sebab kalau ikut sifir Ali bin Hussein ni, jangan ingat lagi. Kalau masih ada amalanmu, perbuatanmu yang masih berada di pandanganmu, takut benda tu belum terima. Tapi kalau dah tak ada kat pandangan kamu, dah settle, dah angkat ke langit dah, masuk kata macam tu, dah terima dah. Dulu saya lah yang yang besarkan dia. Dia tu sebenarnya anak angkat. Kutip dulu tu Ustazah. Contohnya lah. Kutip dulu tu. Dia dibesarkan dia. Sakit dia tuan-puan 40 tahun duduk kat dalam. Padahal yang kita buat, kita pelihara anak angkat, kita jaga dia, bagi pendidikan, itu terlalu besar pahala tuan-puan. Biarlah Allah yang balas. Biarlah Allah yang balas. Rasa sikit-sikit tu boleh lah, kalau misal kata dia tak mengenang budi ke apa. Tapi caranya tuan-puan apa dia? Kita kena serahkan urusan kepada Allah. Kebetulan saya cakap ni tuan-puan, kita ambil iktibar dia beberapa kisah. Kadang-kadang sebagai mak-mak ni, ada mak yang menangis bulan Ramadan ni tuan-puan sebab perbuatan anak-anak. Menangis. Telefon Ustazah, menangis-nangis. Perbuatan anak gini-gini. Fahamlah, kita fahamlah macam-macam lah anak-anak ni kan. Sama ada anak tu sengaja ataupun tak sengaja, Jadi apa yang Ustaz boleh jawab tuan-puan, dia kata macam ni. Ni contoh Kak, tindakan anak akak, perangai anak akak, apa semua tu, apa yang dah berlaku yang anak akak buat ni, kita tak boleh kontrol dah kan? Benda dah jadi dah. Apa yang kita boleh kontrol? Kan, kita boleh kontrol. Sekarang ni apa yang akak boleh kawal? Yang akak boleh kawal adalah kesedihan akak. Memang sedih ni, macam mana nak raya apa, sedih. Tapi yang kita boleh kawal, kesedihan kita, hati kita. Kita nak menangis terus ke atau macam mana? Yang itu kita nak kawal. Dan insya-Allah kita boleh kawal. Anak tu tak dapat nak kawal dah. Benda dah berlaku. Jadi nak kawal tu macam mana tuan-puan? Nak kawal tu, ini cadangan Ustazah lah, pandangan Ustazah. Nak kawal tu, kita lupakanlah kebaikan yang kita pernah buat ke anak kita. Memang ada kebaikan, memang ada jasa, tapi Allah ambil, Allah pandang, Allah akan ganjari. Jangan nampak-nampak lagi benda tu sampai kita rasa terlalu luka bila anak kita buat macam tu. Kalau tak tuan-puan, kita akan menangis sepanjang masa. Percayalah cakap Ustazah. Mainan anak-anak ni lukanya dalam. Tersiat-siat rasa. Walaupun mungkin anak tu tak sengaja pun. Dia tak sengaja, dia bukan niat nak derhaka, tak ada. Dia tak cakap dengan mak dia seminggu. Oi, luka hati mak, tersiat. Sebab mak akan rasa sepatutnya dia santuni. Masuk rumah patut tegurlah kita dulu, macam kita batang kayu je tak, macam tak ada nilai. Tapi kita kena kawal diri kita. Cara dia macam mana? Tuan-puan jangan terlalu merasakan diri berjasa. Apa yang kita buat untuk anak-anak kita, tanggungjawab. Apa yang kita buat pada anak-anak kita itu rahmat Allah kepada kita. Apa yang kita buat pada anak-anak kita, itu manfaat kita balik, kegunaan kita akhirat besok. Takut muflis.
Datanglah pahala-pahala jaga anak, pahala lahirkan anak, pahala nyusukan anak. So kita tak muflis nanti insya-Allah dengan pahala-pahala tu. Harapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kawal macam mana? Jangan rasa diri berjasa, jangan pandang besar sangat jasa kita. Gunakanlah kewarasan kita tu untuk berdoa kepada Allah, ya Allah, baikilah anak aku. Bagilah petunjuk hidayah pada anak aku. Kasihan belaslah pada anak aku. Bersihkanlah hati aku dengan anak aku. Itu kita boleh berdoa. Kalau tak, mencurah-curah air mata, menangis, luka, sakit hati, lama-lama kita dapat penyakit. Ya betul. Itu yang kata Ali bin Hussein. Kamu masih ternampak-nampak amalan kamu kat mata kamu, mungkin amalan tu belum diterima. Saya bagi contoh ya tuan-puan. Ada orang dia nolong adik-beradik dia. Tolong adik-beradik sampai dia sendiri pun terpaksa sisihkan duit beasiswa belajar ni. Nak nolong adik-beradik. Nak ringankan beban mak ibu tunggal. Orang lain dengan duit beasiswa tuan-puan boleh melancong lagi. Banyak duit beasiswa, boleh melancong ke negara-negara lain. Yang ni jangan cakap nak melancong. Sebab apa? Ambil untuk keperluan, makan minum, baki pos dekat kampung, kat rumah. Adik-adik nak belajar pula, nak sekolah. Maknanya macam tu pengorbanan kan? Kakak ataupun abang ni macam tu sekali. So apa yang berlaku penyakit orang berbudi ni? Rasa berjasa. Terasa amalan tu. Bila nak kahwin, dicarikan jodoh, diuruskan kahwin, macam menjaga anak. Padahal tu bukan mak ayah, itu baru abang ataupun kakak. Ustaz tahulah abang atau kakak, cuma tak nak cakap je lah dengan tuan-puan, abang atau kakak ya. Cerita ni orang lelaki atau orang perempuan. Jadi ditolong adik-adik ni. Maknanya bila Sabtu Ahad pergi ziarah adik-adik tu kat asrama, bawa makanan macam mak ayah buat. Ya, maknanya baguslah ya, bagus dia datang adik-beradik ni sebab apa? Nak meringankan beban mak. Supaya mak tak terasa kesian ke anak-anak tu kan, tak ada orang datang ziarah, tak apa dia buat. Tapi tuan-puan, berlalunya hari, berjalannya hari, adik-adik makin besar. Ada yang dah kahwin, dah bekerja, dah apa semua. Dalam satu mesyuarat keluarga, tiba-tiba orang ni dipersalahkan, yang banyak menyumbang ni dipersalahkan, seolah-olah berpakat adik-beradik tu. Salahkan maknanya tak payahlah kontrol kami. Ya, asyik nasihat, tegur itu, tegur ini. Bukan kontrol tak baik. So pergi masjid sembahyang jemaah. Kenapa kontrol ya, dah besar apa semua. Jadi bagi orang yang pernah berbudi tuan-puan, yang dah sisih duit macam ni kan, sakit tak? Sakit. Kecewa. Menangis dia tuan-puan. Sampai hati tergamak adik-adik buat macam tu. Dulu kamu daripada kecil ya jaga macam mak bapak jaga kamu. Kok ya pun hati kamu sakit, tahanlah sikit. Nak mengenangkan macam mana ya kakak atau abang ni dulu ambil berat kepada kamu. Mengajuk tuan-puan, sakit. Tapi dalam satu konsultasi ya, sebab yang berkenaan tu memang macam nak merajuk sungguh, sampai berikrar tak nak tolong lagi dah. Tak nak tolong lagi dah adik-adik ni. Tapi dalam satu konsultasi, beliau dapat pandangan daripada seseorang. Orang tu mengatakan, alhamdulillah, tahniah, mungkin sudah sampai waktunya amalan-amalan dan jasa kamu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Terkejut dia. Dia kata dia tak sangka itu jawapan yang dia dengar. Tahniah, orang tu cakap. Alhamdulillah. Kamu dah berjasa bertahun-tahun, kamu dah berbudi bertahun-tahun, kamu memikirkan orang bertahun-tahun, sudah sampai waktunya insya-Allah Allah nak angkat amalan tu. Allah nak terima. Maka Allah datangkan saat yang kamu akan rasa sungguh sakit sebab orang tak terima. Orang tak pandang. Sakit. Ya? Sampai kamu hilang rasa berbudi, tak ada apa dah. Sampai kamu kata, dah tak ada apa. Kalau tak, mungkin kamu akan ungkit
Jaga anak saya ni. Dulu kamu ni semua saya jaga. Pula dah. Besok tengok dia mengungkit ya. Fasa dia mengungkit besok tu. Satu hal pula jenuh adik-adik tu. Tapi Allah create takdir tersebut supaya apa? Amalan kamu tu sangat hebat, sangat besar. Tapi dia akan hebat dan besar kalau yang kamu harapkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau nanti kamu ungkit depan adik-adik kamu, kalau nanti kamu harap balasan daripada adik-adik kamu, ya, maka amalan tu jadi kecil. Hari ini Allah sakitkan hati kamu dengan cara ini, supaya kamu sedar, ya, sakit yang kamu rasa akibat orang tak terima dan tak pandang budi yang kamu buat, itu tidak sebesar mana nak dibandingkan sakitnya akhirat besok bila Allah tak terima amalan kamu. Sakit. Kemana kita nak lari tuan-puan akhirat besok kalau Allah tak terima amalan tu? Macam saya cerita tadi kan, orang yang perang, pergi perang ni tuan-puan, mati dalam peperangan. Akhirat tu Allah tanya, kamu perang sebab siapa? Dia jawab, kerana Allah. Aku dah duduk dalam medan perang, takkanlah tak kerana Allah lagi. Aku dah sanggup hadapi sakit dan sebagainya, kerana Allah. Tapi Allah kata apa? Tidak. Allah terpelah. Tidak. Nun jauh dalam sudut hati kamu, sebenarnya kamu berperang untuk kamu digelar sebagai pahlawan, untuk kamu digelar oleh orang sebagai pahlawan. Masya-Allah. Jangan main tuan-puan ya. Allah tak terima. Sebab apa? Sebab yang kamu inginkan adalah gelaran daripada orang, pandangan daripada orang. Kamu tak rasa cukupkah dengan pandangan Allah? Kamu tak rasa cukupkah dengan ganjaran daripada Allah? Jadi inilah ya, macam-macamlah tuan-puan sekalian keadaan ya yang kita lalui dalam hidup. Mungkin itu benda yang selalu berlaku pada usia-usia veteran macam kita, kan? Ya, bila dah masuk usia 50, 60, 70, dulu kita lah yang membangunkan PIBG itu. Sekali umur dah 60, orang tak pandang lagi dah. Tak usahlah pilih kat timah tu, dia tu gigi palsu pun selalu tinggal. Padahal dulu kita tu betul tak tuan-puan, sakit betul hati kita. Aku dulu ni bersusah payah sampai siap buat bangunan sekolah tu, bincang dengan PIBG. Tuan-puan, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari ni Allah gelekkan, berpusing macam roda. Kita akan bertemu hari gigi kita luruh. Ngelakkan orang tadi kan, gigi palsu tak pakai. Esok kita semua pakai gigi palsu. Kita akan bertemu hari tu tuan-puan yang kita rasa macam aku tak berguna dah. Saya tak berguna dah tuan-puan, orang tak pandang. Kita dah belajar. Hari Allah nak angkat kita, hari Allah nak terima semua amal bakti kita. Tak usah pandang lagi lah apa yang kita dah buat. Allah terima dah. Ya, bertukar dah pula. Takkan kita nak dipromosi PIBG, dia umur dah 60. Bagilah orang muda pula. Ya, kita jangan sakit dengan jasa-jasa yang kita dah buat. Ini cerita dia tuan-puan sekalian. Bila kita buat amalan, kita berharap kita tak terlalu melihat, tak kesakitan dengan amalan yang kita buat. Sebab rupa-rupanya dalam hati kita ada penyakit. Penyakit hati lah, nak sesuatu daripada orang. Para isteri semua kena ambil nasihat ustazah ni. Kalau nak hati lapang dengan suami, jangan rasa diri kita berjasa dan berbudi untuk dia balas. Bebaskan. Buat apa-apa, dah cukup. Sebab apa? Allah yang maha kaya, memiliki segala-galanya di langit dan di bumi. Allah yang akan balas. Suami kita kalau dia nak balas pun macam tak best. Apa sangat yang dia boleh balas? Apa yang dia boleh balas tuan-puan? Boleh bagi kita rumah istana 20. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu memaafkan kerana Allah, Allah binakan istana untuk kamu dalam syurga. Allah Akbar. Istana dalam syurga Allah binakan. Jadi kita jangan buat benda-benda murah. Apa benda murah? Mengharapkan makhluk pada setiap kebaikan yang kita buat. Murah amalan kita. Sebab makhluk tak boleh bayar mahal. Dia tak boleh bayar mahal. Sebab apa? Dia tak ada apa-apa.
Yang memiliki segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buatlah kebaikan dalam rumah tangga tu kerana mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu latihan kena buat. Mungkin hari ni lulus, esok gagal. Esok lulus, esok gagal. Lama-lama berlatih selalu, insya-Allah nanti berjaya. Lama-lama nanti kita terasa dah dibebaskan. Rasa bebas dah. Ya. Bila bebas tu senang hidup kita. Kalau ada silap sikit pun maaf. Ya, ada tak kena pun tak ambil hati. Sebab apa? Dia bebas daripada mengharapkan makhluk. Ya. Dan ditanya kepada sebahagian arifin, ma alamatu qabulil amal? Qala nisyanuka iyyahu wa inqita'u nazarika anhu bil kulliyah. Apakah tanda amalan diterima? Jawab orang arif itu, kamu lupa kepada perbuatan itu dan terputus pandangan kamu daripada perbuatan itu sama sekali. Masya Allah. Tak salah ingat lagi, ya. Ini kerja menghitung-hitung ni, patutnya menghitung kesalahan, menghitung dosa, bagus, tu namanya muhasabah. Atau menghitung nikmat, bagus, tu namanya nak jadi orang bersyukur. Yang tak bagus, menghitung kebaikan sendiri. Itu nanti sakit. Ya, semua kita nak hitung, tak payah, lupakan. Sebab kebaikan-kebaikan yang kita dapat buat itu adalah ihsan Allah kepada kita. Jadi ingatkan hanya kepada Allah, bukan kebaikan-kebaikan kita, tapi ingatlah kepada Allah yang Maha Baik, Al-Barur Rahim. Kat situ titik dia, ya, yang kita kena ingat, insya-Allah. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita masuk yang kedua, ya. Saya ambil sikit je lah, ya. An-nuru jundul qalbi, muka surat 388. Kama anna zulmata jundun nafsi. Fa idza arada Allahu an yansura 'abdahu amaddahu bi jududil anwar wa qata'a anhu madad adh-dhulam wal aghyar. Nur adalah tentera yang membantu hati. Nur. Manakala zulam, iaitu kegelapan, adalah tentera yang bantu nafsu. Okey, sekarang kita nampak, ya, ada dua, nur dengan zulam. Cahaya dan kegelapan. Cahaya ni dan kegelapan dua-dua adalah tentera. Cahaya, nur adalah tentera hati. Az-zulmah, kegelapan, adalah tentera nafsu. Maksud dia, cahaya, nur, kekuatan bagi hati. Az-zulmah, kegelapan, kekuatan untuk nafsu. Makin duduk dalam kegelapan, nafsu makin kuat. Duduk dalam cahaya terang, hati kuat, keimanan kuat. Itu maksud dia, tuan-puan. Kenapa Ustazah pilih tentang hati, ya tuan-puan, tentang amal dan hati? Sebab inilah fokus kita pada 10 akhir Ramadan. Apa fokus kita? Amalan yang diterima Allah. Baik yang sudah kita buat lama dulu, atau yang kita buat sekarang, atau yang bakal kita buat akan datang. Dan yang kedua, kita nak berikan fokus kita pada 10 malam terakhir ni. Apa dia, tuan-puan? Terhadap pembersihan hati, penyucian hati. Ya, sebab kesan kebaikan daripada puasa ini adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi orang bertakwa. Nabi kata at-taqwa hahuna, takwa itu kat sini, iaitu di hati, kat dalam. Jadi tuan-puan sekalian, masya-Allah, merayulah kepada Allah dalam sepanjang ni yang berbaki lagi Ramadan ni. Kena ada fokus tentang hati. Kena fokus merayu, wahai Allah, Kau yang tahu hati aku macam mana. Macam mana ya Allah hati aku ni? Tanya pula kat Tuhan, macam mana ya Allah hati aku ni? Berkaratnya setara mana, busuknya setara mana, hanyirnya macam mana? Kaulah yang tahu ya Allah. Itu kita bermunajat. Sebab malam tu panjang. Tuan-puan nak isi apa? Kan daripada maghrib sampai pagi ni nama yang nak cik Lailatul Qadar ni panjang, tuan-puan.
Tapi bagi orang yang mengisinya dengan amal soleh, yang merasai kemanisan dan kelazatan amal soleh, terasa pendek. Allah sekejapnya. Tapi sebahagian yang lain merasa sangat panjang. Sempat tidur 5 jam, sempat tidur 6 jam. Ya, orang yang rasa pendek tu mungkin tidur dia 2 jam je. Kenapa tak boleh pendek ni? Ya kan, tak sempat nak doa tu, tak sempat nak buat tu, tak sempat nak buat ni. Itu cerita dia. Jadi cuba tuan-puan bayangkan daripada maghrib, sebab kita nak dapatkan malam Al-Qadar tu. Daripada maghrib tuan-puan, ya Allah, berdoa, solat, ibadah, baca Quran, zikir, sedekah dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajatnya akan ambil masa panjang. Muhasabah akan ambil masa panjang. Ya, bentang sejadah kat mana-mana dalam bilik ke, ya, kat dalam rumah kita tu. Muhasabah boleh sampai 1 jam, setengah jam muhasabah. Ya Allah, tangan aku ni ya Allah, adakah ambil yang haram? Kau Maha tahu ya Allah. Kaki aku ni ya Allah. Muhasabah. Barulah muhasabah dengan hati kita, dia tak ngantuk tuan-puan. Bila kita munajat dengan Allah, dia takkan ngantuk. Ni kalau yang ngantuk ni, dia tak ada hati. Dia nak ibadah tapi tak ada hati. Dia nak buat sebab dia dengar ceramah apa semua kan. Jadi dia nak solat, tapi hati tak sama-sama, ngantuk. Tapi kalau bersama dengan hati, tak ngantuk. Tuan-puan tengok orang tengok cerita seram, cerita hantu, di hati yang betul cerita hantu tu, ada dia ngantuk. Ya, tapi cuba orang yang tak berminat, ikutlah hantu dah keluar, pontianak dah melompat, dia tidur juga. Sebab apa? Dia tak ada hati. Kalau ada hati bersama-sama tuan-puan, insya-Allah kita boleh kawal rasa ngantuk. Sebab apa? Ya Allah, munajat. Ni cadangan ustazah, ya. Ustazah ada bawa sebenarnya dalam beg ustazah. Kita tengok dalam beg ni. Ada buku kan. Ni bukan untuk jual ya tuan-puan ya. Tak, yelah kadang-kadang adalah ya, sebab penat ya dan sebagainya. Ustazah cuma nak bagi contoh tuan-puan ya. Contoh ni buku doa Qiyamil Lail, harga dia RM10. Maksudnya beli kat Mekah lah ni ataupun Madinah, tak ingat dah ya. Buku ni dalam ni, semua dalam ni sampai muka surat 154. Ni doa je, semua doa. Sama ada doa daripada ayat Quran, doa daripada Nabi SAW ataupun doa para ulama dibukukan, disusun. Ada cetakan nama dia doa Qiyamil Lail, ada cetakan namanya doa Us-Sahar, doa pada waktu sahur. Jadi tuan-puan sekalian, sebab kita tak nak rasa terlalu panjang malam tu sampai kita ngantuk, tak boleh buat apa kan. Jadi ustazah rasa sangat bagus tuan-puan kalau kita memang ada buku rujukan doa. Sebab kalau semata-mata yang kita hafal ataupun yang kita nak, takut ada tertinggal. Betul tak tuan-puan? Takut ada tertinggal. Yang kita nak, kalau kita ni memang nak dunia je lah doa kita sepanjang Lailatul Qadar tu. Sedangkan doa yang Nabi baca lain, doa dalam Quran lain. Kita tak hafal. Ustazah pun tak hafal semua. Jadi bila tak hafal semua, kita sedar diri, kita pakai buku. Jadi tuan-puan, kalau tak boleh bahasa Arab, cari buku-buku doa bahasa Melayu ataupun yang ada terjemahan. Pilih. Okey, kita nak baca buku ni, doa ni, maknanya sepanjang 10 akhir Ramadan. Ustazah cuba baca tuan-puan, dia tak habis pun satu malam. Maknanya kena sambung malam esok. Tapi alhamdulillah kita rasa macam ya Allah, rasa puas dapat berdoa dengan doa yang ma'thur, doa yang ada dalam Quran, doa yang Nabi SAW amalkan dan doa yang diamalkan oleh orang-orang salih. Jadi baca. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan tak ada yang tertinggal. Takut doa kita hanya untuk diri kita aja. Tak ada doa pun untuk umat Islam. Tak ada doa pun untuk orang-orang yang terdahulu. Ya, padahal dalam doa-doa Quran ada Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami rasa dengki kepada orang-orang beriman. Itu penyakit. Sakit hati dengan orang beriman, benci dengan orang beriman, dengki dengan orang beriman.
Al-Quran ajar supaya baca doa-doa tersebut. Ya, jadi Ustazah sangat cadangkan tuan-puan, carilah buku-buku doa tu, susun sebelah tuan-puan. Apa kerja kita? Berdoalah. Yang daripada diri sendiri. Tapi kalau daripada diri sendiri ni tak lama sangat. Betul tak tuan-puan? Tak lama sangat. Ya. Lepas tu kan, apa lagi ya? Macam tu. Ya, jadi kita tu ada buku rujukan. Baca. Buku ni memang saya bawa sentiasa, insya-Allah. Pergi umrah, sa'i kan tuan-puan kan? Supaya tak terasa sa'i Safa Marwah 7 kali, baca buku doa. Doa. Niat nak bagi habis sampai pukul surat 151 tu, rasa alhamdulillah, syukur dapat dah baca. Tak terasa. Ya? Tapi itu antara rahsia dia lah. Kalau buku ni Ustazah baca semua. Kalau buku ni cuba baca semua. Dan kunci dia ada pada muka surat 58 ni, muka surat 75, salawatun ala nabiyil mukhtar, doa khusus untuk Nabi. Jadi kalau yang doa khusus untuk Nabi ni ada 1, 2, 3, 4 muka surat. Kita cuba letakkan sebagai kunci. Setiap hari mesti wajib baca. Sebab ini doa khusus, selawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan berkat ya, kita doakan khusus untuk Nabi. 4 muka surat tu doa khusus untuk Nabi SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Dapat cinta Rasulullah SAW. Jadi bila buat demikian ya tuan-puan sekalian, Ustazah perasan dia membantu kita. Sebab Ustaz cakap ni dah ada dah yang lain-lain sahabat-sahabat yang ikut buat ya. Betul, bila kami bercakap dalam usrah tu sangat membantu. Sangat membantu ya. Jadi kita tu antara contoh solat tahajud 2 rakaat, baca doa, ambil satu doa. Jadi tajuk dia. Sambung lagi 2 rakaat, berhenti baca doa. Sambung lagi 2 rakaat, berhenti baca doa. Jarum jam tu cepat dia berjalan. Tahu-tahu sahur. Tapi kalau tak tahu nak buat apa, ya Allah, rasa 2 rakaat yang baca surah Al-Ikhlas tu pun ngantuk. Ya, itu dengan terlekung kan tu tidur atas katil. Maknanya kita tak dapat zuk dia tu. Jadi itu cadangan Ustazah. Puan-puan carilah buku-buku apa, buku doa yang maksur lah. Ya, doa daripada Nabi, doa daripada Quran. Ya, bacalah. Okey, ada kalau ini boleh bantu juga doa mihrab. Doa mihrab ni adalah wirid-wirid doa-doa, boleh juga ni membantu. Ada himpunan zikir munajat ilahi juga boleh bantu. Ya. Ambillah mana-manalah tuan-puan ya, buku yang doa yang ada. Insya-Allah mudah-mudahan dapat mengisi malam-malam akhir Ramadan ni dengan baik. Muslimat sekalian, dan kita menjurus kepada apa dia? Soal tazkiyatun nafsi. Kita bercakap pasal ibadah pada malam-malam akhir Ramadan, kita jangan lupa 2 perkara. Nabi sebut, tuan-puan sekalian, yang paling banyak memasukkan manusia dalam syurga ni 2. Yang paling banyak memasukkan manusia dalam syurga ni 2. Apa dia? Taqwa Allah, ketakwaan kepada Allah. Dan yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Jadi 2 ni kena jaga tuan-puan. Jangan pula kita semangat ni nak buat amal soleh, tapi kita sakitkan orang. Pergi masjid, ya, kita itu tempat kita. Pula dah. Padahal mana ada kat masjid kita boleh cop tempat kita. Betul tak? Cuba bayangkan tuan-puan, kalau kita dan orang lain duduk kat situ, lepas tu kita kata, maaf ya, di tempat saya. Agak-agak menyakitkan tak orang tu? Menyakitkan. Itu bukan husnul khuluq. Minta maaf saya cakap. Itu bukan husnul khuluq. Sebab apa? Mana ada masjid kita boleh cop tempat. Tapi ni tempat saya. Ataupun boleh tak duduk belakang? Sebab ni geng saya. Pula dah. Ini saya cakap ni berniaga tuan-puan. Bukan sengaja reka. Mungkin dia cakap elok-elok, maaf ya, boleh tak duduk belakang, boleh tak duduk belakang. Saya nak duduk sini sebab kita orang berdua kawan baik, BFF, bestie.
Bukan masalah bestie BFF. Kita jaga akhlak. Akhlak ni, ini dua perkara yang paling banyak masukkan orang syurga. Kok jatuh malam tu Lailatul Qadar, akhlak tu sendiri dapat pahala yang banyak. Akhlak tu. Datang masjid, elok dah iktikaf kat masjid, langsung tak bertegur sapa dengan orang sebelah. Seolah-olah macam orang ni tak wujud ke macam mana ke. Ini akhlak. Sepatutnya kita tahu apa ibadah kita nak buat malam ni. Akhlak tu ibadah yang paling banyak memasukkan manusia dalam syurga, yang memberatkan timbangan amal yang kurang, tuan-puan. Tiba-tiba naik, apa orang kata, naik, mengangkat dia punya timbangan amal sampai dia heran, orang lain heran. Apa dia buat sampai amalan dia naik tinggi? Maka dijawab, kemuliaan akhlak yang ada padanya. Jadi kalau kita ke masjid, tuan-puan sekalian, niat iktikaf, santuni orang, silaturahim. Apa salahnya kan? Senyum, Assalamualaikum. Lepas tu kita fokuslah ibadah kita. Tapi adalah bertegur sapa tu, ini macam tak kenal je. Ya, buku-bungkus sejadah apa semua masuk dalam beg tu. Orang tu mungkin macam ada hati nak bercakap dengan kita, tapi cara kita tu macam tak teringin untuk mengenal sesiapa pun. Tu berat juga. Ini akhlak. Jadi tuan-puan, akhlak tu akan mendatangkan pahala yang besar kepada kita. Besar pahala. Senyum dengan orang, ya, bertegur sapa. Nampak orang tu rakaat yang ke-8 tu kan, dah tak boleh bangun duduk, bagi ayat-ayat yang baik. Tak apa, duduk pun boleh. Kita tegur dia macam tu kan. Ni tak, sikit lagi. Takkan 8 pun dah krem. Aduh, layan. Ya, cakaplah yang elok-elok kan. Kok dia pun, yelah, ada orang kata kena bagi semangat cara macam tu. Tak tahu lah ustazah, ya. Kalau orang tu biasa, okey lah kot, ya. Kita cakap yang elok-elok. Masya Allah, akhlak mulia. Dekat rumah nanti macam tu juga, akhlak mulia dengan suami, dengan anak-anak, dengan mak ayah kita. Ya, termasuk 10 akhir Ramadan. Saya cuba sebut benda-benda yang takut kita terlupa lah, tuan-puan, ya. Banyak dah orang ceramah pasal ni kan. Antaranya adalah menyantuni mak ayah kita pada 10 akhir Ramadan. Kita mungkin terlupa. Kunci tu besar, kunci tu penting. Jaga. Ya, telefon mak kita malam-malam. Kan, telefon. Jangan tengah malam sangat, takut pula dia kan. Jangan ada berita apa kan, ya. Telefon lepas maghrib. Assalamualaikum mak, mak makan apa tadi? Mak doakan saya dengan anak-anak mak, ya. Kan berbudi tu malam tu. Ya, telefon mak ada nasihat-nasihat apa-apa ke? Mak rasa bila Lailatul Qadar mak? Kalau tanya mak kita, tiap malam Lailatul Qadar. Malam ni mak kata, semalam mak kata malam semalam. Yelah, tiap malam. Kita bercakap, berborak, menyantuni, tuan-puan, dengan mak ayah kita. Kita berborak pun menyenangkan hati mak ayah kita. Betul. Saya jadi mak, saya tahulah tuan-puan. Anak kita datang berbual je, banding anak buah hal sendiri, ya, tak nak berbual. Itu memang rasa macam ketat je hubungan tu, tegang. Tapi anak kita telefon, ada apa? Mak kata, tak ada saja nak cakap dengan mak. Malam ni malam 23. Mak jangan lupa doakan saya mak, doakan anak-anak saya. Santuni. Ya, minta maaf dengan mak kita. Itu memang wajib minta maaf dengan mak. Sebab apa? Confirm tuan-puan, kita memang berdosa dengan mak ayah kita. Sebab kita tak dapat menyempurnakan seluruh bakti yang sepatut dan sewajarnya kepada mak ayah kita. Kita ada teman pun dia. Ya, dia seseorang kan. Ada sebahagian mak-mak tu seseorang je, ayah seseorang. Memang mak, maaf saya mak. Sebab apa? Sebab saya tak dapat menemankan mak. Ambil yang kat situ pun akan jadikan kita ni tawaduk, rendah hati dengan mak. Sebab apa? Kita ada benda kita tak boleh buat. Tak cukup bakti kita pada mak ayah. Jadi jangan terlupa, ya tuan-puan, 10 hari akhir Ramadan ni santuni mak kita. Apatah lagi kalau mak ayah tu duduk sekali dengan anak-anak. Santuni, layan makan minum dia. Dia ibadah, bagi letak sebelah dia air mineral, buah tamar, kopi. Ya Allah, sejuknya hati mak tu. Ni apa dia ni? Ni kopi mak, kalau mak ngantuk mak minum.
Ya, supaya mak dapat berjaga malam ni. Anak kita santuni tuan-puan. Tapi kadang-kadang kita tak nampak benda tu. Kita punya ananiah, keakuan dalam beribadah pun tinggi. Ya. Padahal ini adalah antara amal ibadah yang kita patut buat. Ya, pada akhir Ramadan ini tuan-puan, ya, berlipat kali ganda nanti ganjaran untuk kita. Lebih-lebih lagi yang saya cakap tadi lah, minta mak doakan, minta nasihat mak dan minta maaf daripada mak kita. Ya. Sama juga apa lagi yang kita nak buat ni 10 akhir Ramadan. Bersihkan hati kita dengan orang keliling kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita. Jangan ada dendam, jangan ada kemarahan, ya, jangan ada apa. Semua kita kata, ya Allah, aku lebih-lebih lagi nak minta ampun Kau, ya Allah. Jangan aku pula tak ampun orang. Betul tak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bukankah cerita keampunan yang menjadi doa yang Nabi ajarkan kepada Sayyidatuna Aisyah? Tentang ampun. Ya Allah, ampun aku, ampun aku, ampun aku. Tapi kita dengan Cik Leha, dia tu sampai mati mak takkan ampunkan. Kita Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, tapi tidak dapat mendidik hati kita supaya bersih dengan memaafkan. Jadi lapangkan hati. Ya Allah, pada akhir-akhir Ramadan ni, ya Allah, aku tak nak terlekat ataupun tersekat dengan apa pun. Ada orang yang bersalah dengan aku maafkan. Ada orang aniaya aku maafkan. Ada orang yang tak sengaja ke semua, ya Allah, tidak ada urusan dengan aku lagi. Semua aku dah bebaskan mereka, dah lepaskan. Ya, aku berharap Engkau saja, ya Allah, mengganjari atas perjuangan aku nak maafkan semua orang ni. Maka berikanlah aku qalbun salim. Contoh macam itulah kita munajat. Bersihkan. Itu ibadahnya tuan-puan, ibadah hati. Ya, tapi kalau tonggat-tonggat, pagi esok mandang suami sakit hati. Ya, itulah awak tak bangun, tengok saya bangun 20 rakaat malam tadi. Pula tak ada apalah tuan. Ya, kalau macam itulah kesan dia pagi esok tu, tak ada apalah ibadah yang malam. Patutnya makin melembutkan hati. Ya, makin bertolak ansur, makin memaafkan, makin menghargai, menghormati. Ini ibadah hati tuan-puan. Takut kita terlepas pandang. Kita hanya pandang rakaat solat saja. Kita hanya pandang lembaran-lembaran Quran yang kita nak baca saja. Tapi kita lupa yang Allah pandang adalah hati kita. Hati yang baca Quran tu biar hati yang bersih, hati yang ikhlas. Ya, hati yang sujud rokok tu biar hati yang hanya mengharap Allah, hati yang mengharap keampunan Allah, hati yang boleh memaafkan orang. Barulah insya-Allah kita terbentuk dan terdidik dengan madrasah Ramadan ini. Boleh ya sahabat-sahabat sekalian? Itulah ya yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Ustaz minta maaf salah silap, kekurangan dan kelemahan. Ya, mudah-mudahan kita dapat saling mendoakan. Ya, tuan-puan, kita tak tahu bila jatuhnya Lailatul Qadar. Mungkin ada yang kata dah ustazah. Ya. Kalau orang kata dah sudah, tak payahlah pedulikan tuan-puan. Sebab apa? Belum tentu betul. Ini lemah semangat. Balik rumah, kenapa? Leha kata dah sudah dah bang semalam. Tidurlah kita. Ya, tak ada orang tahu. Itu rahsia Allah ya. Rahsia Allah. Biarkan kita ibadah kerana Allah. Ganjil ke genap ke, kita buat. Cuma ganjil tu digandakan. Ustazah, kalau ada orang tak boleh, yang tak tidur langsung tu memang saya tapik lah. Ustazah tak boleh tuan-puan. Ustazah kalau tak tidur langsung, so esok ni kan ada kuliah ada apa, itu nanti Ustazah pitam terus. Sebab dah pernah macam tu ya. Jadi Ustazah akan tidur juga. Tapi tidur yang dirancang. Tak sama dengan tidur yang tak rancang. Tidur tak rancang ni sama macam tuan-puan tidur dalam kuliah Ustazah. Ustaz maafkan sebab saya tahu tuan-puan tak datang rancang nak tidur. Kan memang niat nak tidur tadi. Datang kuliah Ustazah ni sekarang, ambil kursi, bersandar, bismikallahumma ahya wa amut. Saya percaya tuan-puan tak rancang. Ada tak yang kunci jam?
nak tidurlah kuliah ustazah ni sejam, kunci jam. Tak, maknanya tak rancang. Itu tidur tak rancang. Tidur malam hari ni takut terlajak, rancang. Tak lama pun. Mungkin paling lama 1 jam. Sebab hak tubuh badan kita kan, kita pun mungkin tak biasa berjaga sepanjang malam. Jadi pukul 12 sampai pukul 2 pagi nak tidur, rancang. Ada orang lain buat bergiliran. Suami bangun dulu, sekarang abang tidur, saya bangun, pas button. Buatlah, rancanglah elok-elok. So kalau ustazah buat macam tu jugalah. Dia tak boleh lah straight tak tidur, pitam masa pagi tu. Saya pernah buat ya. Jadi pas button. Yang ni tidur, yang ni bangun, yang ni tidur, yang ni bangun. Supaya kita dapat kekuatan tenaga sikit. Sebab kita bukan ahli ibadah yang sebenar-benar macam ahli ibadah tu. Kita sedar dirilah tuan-puan ya. Yang penting apa dia? Berdoa pada Allah, minta dengan Allah, bersihkan hati ya tuan-puan, bersihkan hati. InsyaAllah kalau bersih hati ni Allah bagi. Bersihkan hati. Banyak minta ampun pada Allah, mudah-mudahan kita mendapat nikmat ya, malam al-qadar ataupun lailatul qadar ya. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah nak beritahu pada tuan-puan, ini buku asalnya buku bahasa Arab, tajuk dia Mulhimul Alam, iaitu yang memberi inspirasi kepada alam, cerita pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, buku tu asalnya buku Arab. Ustazah terlalu suka buku tu, dikarang oleh pengarang yang sama, La Tahzan, Dr. Aid Al-Qarni. Dia suka sangat buku tu, dia ada 54 tajuk. Sebab dia cerita pasal Nabi ini kaki tahajud, Nabi ini kaki sedekah, Nabi ini kaki munajat. Maknanya munajian ya. Jadi dihurai tu memang sedap sangat. Jadi ustazah buat satu mihrab coaching online. Ingat lagi masa tu tuan-puan, yang masuk tu bagi sedekah, umpama bagi sedekah kat tahfiz RM1,000. Ramai yang masuk, beratus-ratus nak belajar tentang Nabi, kitab ni. Sebab kitab tu dalam bahasa Arab, jadi tak boleh nak faham kecuali kena belajar lah. Tapi kemudian Alhamdulillah, kitab ni telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi yang kita boleh faham. Saya dah baca. Bukan, dia memang sengaja bagi bahasa tu supaya orang Malaysia kan boleh baca. Jadi Ustaz kata, Ustaz kena bawa lah buku ni. Jadi tahfiz Ustaz usahakan bawa, kalau tak silap Ustazah mungkin dalam 100 buah aja buku ni kami bawa datang. Sebab urusannya payah. Kami bukannya kedai buku kan ya. Jadi dapat bawa, kalau tak silap Ustazah sekarang cuma tinggal lebih kurang dalam 60 buah ke 40 macam tu lah. Jadi Ustazah memang mencadangkan tuan-puan ya, memiliki buku ini. Kita nak tulis sebanyak ini memang tak mampu. Kita nak mengajar sebanyak ni pun tak mampu. Takkanlah kita nak menghargai orang yang menulis pun tak mampu. Jadi manfaatkanlah buku karangan Dr. Aid Al-Qarni ini, yang menjadi buku bestseller di Saudi, di Indonesia dan di beberapa tempat yang lain ya. Jadi ada kat luar sana, insya-Allah ya, tuan-tuan boleh dapatkan insya-Allah. Itu saja, kita serahkan pada pengerusi majlis. Kita tangguhkan dulu ya dengan suratul As dan tasbih kafarah.